Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang amat berhormat, yakni pada yang mulia Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya hormati dan saya kasihi, pada segenap para asatizah, alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat meneruskan kitab kita yang dah lama duk cuti ni, Tuhfatur Raghibin, iaitu karangan Syekh Muhammad Al-Syed Al-Banjari, yang mana pada hari ini kita akan meneruskan sebab kedua daripada kesesatan ataupun i'tiqad kaum Qadariyah, iaitu i'tiqad golongan Qadariyah, muka surat 41. Jadi kaum Qadariyah, sikit saja kita ingatkan balik, iaitu golongan yang menganggap bahawa manusialah yang menentukan nasib mereka sendiri. Dalam erti Allah Subhanahu Wa Taala tidak intervene atau tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Jadi mereka menilai ibadah yang baik, kejahatan yang buruk semuanya datang daripada manusia. Walhal di satu sisi kita tahu di dalam hadis-hadis dan nas-nas Al-Quran yang sahih, yang jelas, yang muhkam, bahawa segala sesuatu itu datang daripada Allah. Misalnya dalam Al-Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian semua dan apa yang kalian perbuat. Berarti perbuatan ini seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di dalam hadisnya yang mutawatir, yang pasti kesahihannya, iaitu hadis yang dipanggil dengan hadis Jibril alaihissalam, termasuk rukun iman adalah qadar baik dan buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini Qadariyah merasa bahawa tidak benar. Dalam erti mereka menganggap bahawa perbuatan itu atas usaha manusia. Allah SWT tidak intervene atau tidak masuk campur dalam perbuatan manusia. Jadi kita ataupun haiwan ini yang menentukan nasib mereka. Maka i'tiqad seperti ini adalah i'tiqad yang sesat, lagi menyesatkan di dalam atau pandangan sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka apa dia kata? Salah satu yang nombor dua, iaitu dan setengah daripada mereka itu beriktikad bahawa syaitan itu mendapat akan Tuhan kerana tiada baginya wujud yang nyata. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Ni sudah. Yang ketiga, dan setengah mereka itu beriktikad bahawa yang menjadikan segala kejahatan itu ketiadaan syaitan jua. Maksudnya apa? Dia beriktikad bahawa perbuatan yang dilakukan kejahatan semua itu, dan yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala. Berarti apa? Yang buat jahat ini adalah syaitan. Okey. Ya, dalam arti bukan sekali syaitan itu ketiadaan syaitan juga. Berarti syaitan tak masuk campur. Yang buat itu adalah manusia sendiri yang menentukan kejahatan tersebut. Tapi yang menjadikan kebajikan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti golongan Mu'tazilah. Sebab itu Mu'tazilah ini dipanggil bahagian atau separuh daripada i'tiqad golongan Qadariyah. Kerana apa? Mu'tazilah kata yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada manusia itu sendiri. Dalam arti tidak perlu disalahkan kepada siapa-siapa, tapi disalahkan kepada manusia itu sendiri. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur, dalam erti siapa yang i'tiqad seperti ini tapi dalam petikan, jadi nas Arab dia, sebab kitab ini diambil dari kitab yang berjudul Al-Farqu Bainal Firaq karangan Al-Baghdadi. Jadi kekufuran itu berlaku apabila orang itu i'tiqad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu melakukan perkara tersebut, dan orang itu yang melakukan dengan sendirinya, dan kudrah itu tidak ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
maka dia akan jatuh ke dalam kekufuran. Ini yang dimaksud di dalam petikan ketiga. Yang keempat, dan setengah mereka itu beriktikad bahawa untung, baik dan jahat tiada daripada Allah Ta'ala. Ada pula di kalangan golongan Qadariyah ini beriktikad bahawa antara baik dan jahat itu tiada daripada Allah SWT. Tidak dijadikan, tidak ditentukan oleh Allah SWT. Maka etikad yang demikian itu juga kufur. Kerana apa? Jelas bagi kita secara ma huwa ma'lum minadim bidarurah, di mana syariat ini turun, Allah SWT menentukan siapa yang, apa perbuatan yang baik, apa perbuatan yang buruk. Dan seluruh diri kita, nasib kita, baik dan buruk, baik dan jahat, antara berbuat atau tidak, ini sudah termaktub di dalam Lauh Mahfuz, yang mana semuanya datang daripada ilmu Allah yang qadim, ilmu Allah yang sedia ada, bukan dari tidak tahu lalu tahu, tapi memang dah tahu, sedia ada. Yang mana dengan iradahnya yang qadimah, dia menentukan, kehendak dia yang qadimah menentukan orang ini untuk melakukan baik atau buruk. Dan apabila sampai waktunya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kudrahnya menjadikan orang tersebut melakukan, ini dipanggil dengan af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah yang menjadikan khalqu, yang menjadikan perbuatan baik dan buruk tadi. Okey, lalu disebut lagi, iaitu dah setengah mereka itu beriktikad bahawa berbuat ibadat itu sia-sia jua. Jadi ada yang iktikad tak ada guna buat ibadat, kerana yang berbahagia itu barang siapa yang berbahagia pada azali dan pada perut ibunya. Kerana kebahagiaan ini sudah ditakdirkan, sudah ditentukan dalam ketika perut ibunya, maka tidak perlu untuk berbuat kebajikan. Maka i'tikad yang demikian itu juga kufur. Yang keenam, dan setengah mereka itu beriktikad menafikan titian sirat. Jadi ada di kalangan golongan Qadariyah, dia tidak percaya titian sirat. Titian sirat tu apa? Iaitu sebuah titian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan, yang mana dia ketipisan dia, ketajaman dia lebih tipis daripada rambut, dan dia punya tajam tu lebih tajam daripada pisau yang paling tajam. Ini titian sirat, sangat-sangat tajam dan sangat-sangat tipis. Orang akan berjalan di atas tersebut, ada yang akan tergelincir jatuh masuk ke dalam api neraka. Ada yang berhasil untuk berjalan tapi nanti ditarik oleh kalalib. Kalalib tu apa? Iaitu dia macam benda yang kepit. Macam kepit lah. Penjepit tu. Dia macam jepit-jepit tu, kalalib. Dipanggil bahasa Arab dia kalalib. Dia jepit, akan menarik orang itu jatuh. Ada pula yang jalannya lambat sangat macam kura-kura. Ada yang jalannya dengan muka dia. Lah tu dah jauh tu tiba-tiba jatuh. Dah lah susah, lepas tu jatuh pula tu. Jatuh masuk api neraka. Ada pula yang berlari. Berlari, lamalah tapi lari jauh kan. Jauh lari, alhamdulillah masuk syurga. Ada yang terbang. Ada yang tak payah nak lalu sirat, terus masuk syurga bi ghairi hisab. Pun juga ada. Jadi orang-orang yang beriman, dia tak payah nak tunggu mahsyar, dia tak payah nak tunggu, maksudnya mahsyar tu dia tak payah nak tunggu perkumpulan di padang mahsyar, dia akan masuk syurga terus. Jadi waktu itu Rasulullah SAW bawa benderanya 70,000 umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW atau lebih, akan diberi syafaat uzma, diampunkan segala dosanya, masuk ke dalam syurga bi ghairi hisab. Misalnya, itu ada juga. Jadi ini adalah sirat. Menurut Qadariyah, mereka memakai akal mereka. Kan usaha seorang itu sudah berada di dalam dunia. Maka apabila dia ada usaha di dalam dunia, dia akan ditimbang di mahsyar. Kalau sudah ditimbang di mahsyar, buat apa nak lalu sirat lagi? Dia dah selesai dah tahu dah. Siapa yang nak masuk neraka, siapa nak masuk syurga kan? Dia dah tahu dah. Kalau dah tahu, buat apa nak lalu mahsyar, nak lalu sirat lagi? Bagi dia tak logik. Atas tak logik ini dia nafikanlah sirat. Bagi dia sirat itu tidak ada. Padahal sirat ini sabit.
sabit dia daripada nusus-nusus syarak secara umum di dalam ayat Al-Quran, ditakhsiskan dengan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang sahih walaupun sebahagian daripadanya adalah hadis ahad. Ini sudah jadi tujuan dia apa? Tujuan dia untuk mentakhsis. Maka jelaslah adanya titian sirat, maka kita beriman. Logik tak logik kita beriman dalam bab sam'iyat. Apa-apa yang berkaitan dengan urusan sam'iyat tu apa? Iaitu bab yang berkaitan dengan apa yang kita dengar, kita iman. Ini kita panggil sam'iyat. Maksud dia apa? Kita dengar, maksud kita sampai kepada kita beriman. Kerana sampai kepada kita tak pakai logik dah. Kita wajib beriman. Masuk akal tak masuk akal, kita beriman. Nabi Isa akan turun akhirat kelak bunuh Dajjal, kena iman. Wujudnya Dajjal, kena iman. Imam Mahdi, kena iman. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kena iman. Dalam hadis menceritakan asyratus sa'ah, iaitu apa? Keluarnya binatang, keluarnya apa seperti mis atau asap yang membunuh manusia. Lalu keluarnya apa lagi? Semua tanda-tanda itu. Orang yang saling bertinggi-tinggian fil bunyan di dalam membina menara. Itu dah nampaklah hari ini. Asyratus sa'ah sughra. Ini kita beriman. Ini tanda-tanda kiamat. Kerana apa? Ini yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu pertikai. Adanya mahsyar. Lalu adanya syurga, neraka. Tak boleh nak digambarkan. Kita kena beriman. Seperti apa yang sampai. Kerana dia bab sam'iyat. Samiyat ini kita iman. Jadi kalau guna akal memanglah tak logik. Dia dah kena mizan, buat apa dia nak kena sirat lagi? Kalau macam tu kita boleh cakap juga. Secara pasti, mujma' alaih, disepakati oleh seluruh umat Islam bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang kita perbuat baik dan buruk. Betul? Betul. Lalu kenapa Allah perlu kepada malaikat? Kenapa Allah perlu kepada raqib wa atid mencatat? Kenapa perlu kepada mizan? Kenapa perlu kepada yaumul hisab? Kenapa perlu kepada adanya suhuful a'mal, lembaran-lembaran amal? Orang akan bertanya, kenapa tak masuk akal lah? Jawapannya ini iman, kerana nas dah sampai, berarti iman. Akal digunakan, kita lihat dalam ayat Al-Quran, iaitu ayat-ayat sanurihim ayatina fil afaqi dan lain-lain, banyak ayat-ayat ya ulil absar, contoh dia semua tanda-tanda itu menunjukkan tanda kebesaran Allah. Dia suruh pakai akal. Itu tugas akal, mengenal wujudnya Allah SWT, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau lihat? Kan? Ini pakai akal. Dalam arti Allah perintahkan kita guna akal untuk faham kewujudan Allah, kebesaran Allah. Tapi bila kita dah ada iman, dah jangan pakai akal lah. Maksud dia guna sami'na wa ta'na dalam bab sam'iyat. Jadi jangan kita kata sirat tak logik, kita nafikan sirat. Sirat ini ada hisab. Hisab itu perhitungan. Jadi nanti manusia yang tidak baik, dia diikat. Lalu kitab itu sampai dari atas ke belakang ni, dia kena korek dada dia untuk mengambil kitab tersebut. Suhuf dipanggil. Suhuf tu lembaran-lembaran amal dia. Sampai macam tu. Ashabul yamin, orang-orang yang menerima amal mereka dengan tangan kanan. Ada ashabus shimal, menerima dengan tangan kiri. Ini kita kena tahu. So ini adalah benda sam'iyat, kita beriman. Wajib beriman. Maka ini hisab, mizan, timbangan seperti dacing. Seperti dacing tu macam mana? Dacing. Saya tak tahu apa bahasa Melayu dacing. Dacing tu bahasa Melayu. Yang timbang tu lah. Itu adalah mizan. Mizan. Dan syurga, neraka. Ini bagi mereka dia menafikan. Dan syurga neraka ini belum dijadikan lagi. Bagi mereka syurga neraka tak ada lagi. Kalau tak berpenghuni, buat apa diciptakan? Mereka tak beriman. Syurga neraka kan memang dah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum diciptakan baginda Nabi Adam alaihissalam. Apabila Nabi Adam alaihissalam dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di dalam syurga, kan baru nanti dia keluar dari syurga.
Berarti syurga dah wujud. Yakni pada sekarang ini menurut mereka, lagi itu kekal keduanya. Jadi mereka kadang ada yang menafikan syurga dan neraka itu kekal. Ada yang menafikan. Padahal Allah SWT telah berfirman bahawa orang yang masuk syurga abadan sarmada. Abadan sarmada itu selama-lamanya dalam syurga. Mereka tidak keluar daripada syurga. Ada pula yang masuk dalam api neraka, diseksa, dikeluarkan, masuk dalam syurga. Tapi ada golongan yang diseksa dalam api neraka selama-lamanya, iaitu termasuk golongan orang-orang yang tidak beriman. Oleh sebab itu kita cuba untuk tetap beriman. Kita kena berharap mati dalam iman. Kerana tiada mutiara, tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang kita harapkan, bukan paling bagus, tidak ada yang diharapkan di dunia ini melainkan mati dalam iman. Ini tuan-tuan. Maka etikad yang demikian itu kufur, kerana ada di kalangan ini adalah termasuk mahwa ma'lum minad-din bidarurah. Ingatkan kita dah belajar kaedah dia apa? Iaitu waman jahada bi ma'lumin daruratan waman li ma'lumin daruratan jahad min dinina yuqtalu kufran laisa had. Barang siapa yang melawan, bukan melanggar, melawan, buat dosa lain, melawan dalam erti dia tidak menerima perkara yang diketahui dalam agama secara pasti, mindina yuqtalu, maka dia dihukum bunuh sebagai kekufuran, bukan kerana had. Tapi of course lah, hukum bunuh tersebut tidak boleh dilaksanakan oleh mana-mana afrad, tapi dilaksanakan hanya oleh kerajaan. Jadi atas perintah daripada mahkamah dan proses-prosesnya. Okey. Dan setengah mereka itu beriktikad bahawa segala amal itu daripada hamba jua, dan tiada kami ketahui bahawa hamba itu beroleh pahala atau seksa. Jadi ada di kalangan mereka beriktikad semua amal itu datang daripada hamba. Tidak ada intervene daripada Allah. Dan tiada kami ketahui bahawa hamba itu peroleh pahala atau seksa. Jadi tidak ada yang mengetahui dapat pahala atau seksa, baik dan buruk. Maka etikad yang demikian itu kufur juga. Ini macam saya kata tadi lah, bila disebut kufur itu kondisi dia kalau dia beriktikad bahawa orang itu, bahawa Allah tidak ada kudrah. Ini. Jadi atas dasar ini ada ulama khilaf, bahkan khilaf tersebut khilaf yang muktabar, dalam erti majoriti yang memilih, bukan khilaf muktabar, saya ada khilaf dia, ada khilaf di dalam mazhab Asy'ari, akan tapi ulama yang memilih pendapat muktamad bahawa golongan Mu'tazilah tidak dihukum kafir, melainkan apabila mereka sampai pada derajat menafikan perkara-perkara yang maklum minad-din bidarurah, seperti dia mengatakan Allah tidak ada kudrah. Itu salah lah. Itu tak boleh lah. Padahal Allah ala kulli syai'in qadir. Misalnya dia. Sebab itu kita peringatkan, kita tidak boleh mudah-mudah menghukum kufur kepada mana-mana ahli kiblat. Yang ke-8, dan setengah mereka itu beriktikad bahawa Allah Ta'ala tiada menjadikan syaitan, kerana menjadikan syaitan itu nyata menjadikan kufur dan menghendakinya. Jadi mereka sampai beriktikad bahawa Allah tidak menciptakan syaitan. Kerana kalau Allah menciptakan syaitan, berarti Allah ini menyuruh dia melakukan kekufuran, dan ini tidak adil, ini zalim. Maka itikad ini kufur menurut mereka. Maka itikad ini kufur menurut ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kita jelas nyata baik dan buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Mu'tazilah, mereka menolak wujudnya perkara buruk datang daripada Allah. Sebab itu mereka beriktikad dengan kaedah dipanggil dengan as-salah wal aslah. Melakukan perkara yang baik atau yang paling baik.
Jadi tak boleh bagi Allah mencipta perkara yang buruk. Okey, lalu diteruskan, dan setengah mereka itu beriktikad bahawa segala amal itu makhluk Allah Ta'ala melainkan iman dan kufur. Maka iktikad yang demikian itu kufur. Jadi ada di kalangan mereka iktikad bahawa amal itu makhluk Allah Ta'ala melainkan iman dan kufur. Maka iman dan kufur itu bukan makhluk Allah. Maka iktikad yang demikian itu juga kufur. Yang ke-10, dan setengah mereka itu menerima segala ibadat yang fardu dan benci ibadat yang sunat. Jadi ada di kalangan mereka hanya suka menerima ibadah yang fardu sahaja. Sedangkan yang sunat dia tolak. Dan setengah mereka itu menerima ibadat yang sunat dan ingkar ibadat yang fardu. Jadi ada di kalangan mereka terima yang sunat tapi dia ingkar yang fardu. Dan mereka itu sembahyang zuhur dan asar 2 rakaat. Sampai ada di kalangan mereka, terutamanya di kalangan ada juga di kalangan golongan Syiah juga, hanya melakukan solat zuhur dan asar 2 rakaat, dijamakkan. Sebab itu ada, kalau orang yang pernah pergi ke Iran, dia solat dekat masjid 3 kali sehari, bukan 5 kali. Sebab apa? Dia jamakkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini padahal kita hanya boleh jamak ketika ada sebab, safar, sakit dan lain-lain. Ini yang telah dibahas oleh ulama. Dan setengah mereka itu, ini dah. Dan akhirnya iaitu yang ke-11, dan setengah mereka itu beriktikad bahawa segala kitab Allah Ta'ala yang diturunkan dari langit itu tiada mansuh. Ada yang kata kitab-kitab terdahulu daripada Injil, Taurat, Zabur dan Suhuful Ibrahim wa Musa dan lain-lain, ini semuanya belum dinasakh. Belum dinasakh tu apa? Belum dibatalkan hukum hakamnya, belum dirombak hukum hakamnya. Masih berlaku sampai hari ini. Walhal jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana semua hukum hakam yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu telah dinasakh, telah dibatalkan hukumnya dan diganti dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islamiah. Inilah yang berlaku sampai akhir zaman. Sama ada kiamat sughra atau kubra. Ada sughra. Sughra tu kecil. Kiamat kecil atau kiamat besar. Apa masa kiamat kecil? Setiap kematian manusia itu kiamat kecil baginya. Betul ke tidak? Jangan kata sekarang dah kiamat kecil berarti dah tak ada syariat. Bukan. Jangan salah faham macam tu. Maksud dia, apabila seseorang itu mati, meninggal dunia, berarti hilanglah hukum taklifi ke atasnya. Hilanglah beban hukum ke atasnya. Kerana apa? Kerana dia telah meninggal. Kan? Dia meninggal berarti hilanglah. Berarti kalau orang dah mati, macam mana nak solat? Macam mana nak puasa? Baru nak solat, baru nak puasa, dah terlambat. Habis, gone. Dah tak boleh dah. Dan amal di dunia ni je yang dihitung. Dekat dalam kubur tu, ya Allah. Kan ada hadis. Iaitu, Baginda SAW menyebutkan kisah orang yang dah mati lalu minta. Dalam Quran pun sebut, minta untuk dihidupkan kembali. Kalaulah aku hidup sekarang ni, aku akan beramal tak berhenti. Aku dah tak pergi tengok benda-benda yang tak baik ni. Aku tak buat maksiat dah. Aku takkan membazir walau 1 jam pun, waktu 1 saat pun daripada waktuku melainkan ibadah kepadamu, ya Allah. Too late bang. Dah terlambat. Kalau dah meninggal tu dah tak boleh buat apa dah. Ini mesej ni kena sampai kepada seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Lebih-lebih lagi kalau orang kata orang tua-tua ni banyak dah pencen datang masjid, duduk dengar ceramah. Saya kata orang tua alhamdulillah lah. Dia dah pencen, dah boleh dengar. Tapi yang muda-muda tu jangan nak tunggu pencen. Kalau umur sampai 80, 90 sempatlah lagi. Tapi kalau umur 35 dah padam, macam mana? Ini belum sempat pencen lagi. Lagi zaman sekarang ni, zaman pandemik ni lagilah. Orang sehat-sehat pun dah buat wasiat. Banyak lawyer saya dah telefon, semua busy buat wasiat.
Oh tak apa Ustaz, tak apa, saya boleh urus, semua urus. Oh, semua nak urus. Sebab apa? Sebab semua tahu. Kita kan tak nak bila kita dah kalau diambil nyawanya seketika ini, kita tak nak keluarga kita susah ke? Kita kena ingat. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, amal ini diamalkan bukan nak tunggu tua. Taubat jangan nak tunggu nanti. Kalau ada anak, dia tak nak tutup aurat, contoh dia. Jangan dia kata tunggulah, tunggu dah tua sikit, dah kahwin barulah. Tunggu sampai bila? Tak kalau nak tunggu sampai umur 60 dah pencen. Itu dah terlambat. Bayangkan belum sempat tapi dah meninggal. Nauzubillah min zalik. Oh tapi Ustaz, kan Allah menilai apa dalam hati, walaupun zahirnya kotor tapi hatinya bersih, Allah terima. Betul. Cuma bersih mana kita ni? Itu satu, bersih mana kita ni? Kalau lah yang pakai serban pun kadang hati tak berapa bersih. Ini nak bagi tahu betul. Kita ni manusia banyak hati kotor. So yang kita hanya boleh menilai diri kita sendiri, orang lain tak boleh menilai. Tak tahu hati maksud dia. Kita tak tahu hati kita macam mana. So kalau yang merasa hati dia dah bersih, ingat Imam Ibn Athaillah Sakandari kata siapa? Apa dia kata? Siapa yang sangka hati dia tu bersih, dialah hati kotor. Yalah, dia tak kabur. Dia rasa man zanna annahu mutawadhi'un fa huwa ghairu mutawadhi'in. Barang siapa sangka dia ini orang yang rendah diri, dia tidak rendah diri. Dia sombong sebab dia sangka dia rendah diri. Ini siapa sangka hati dia bersih, dia tidak bersih. Orang yang hati dia bersih, dia tahu hati dia banyak kotor, banyak dosa. Itu justru hati bersih. Sebab dia iktiraf dia banyak dosa. Ini contohnya. So kita kena ingatlah. Ingat anak-anak kita. Ingatkan mereka, tutup aurat, jaga solat, ibadah, baca Quran, khatam Quran, 30 hari khatam. Minimum busy sangat tu khatam lah. Ada khatam setahun sekali ke? Ini kena khatam lah. Kalau duk busy sangat, yelah baca lambat Ustaz, tak apa, biar lambat asalkan ikhlas. Ikhlas tu susah. Sebab itu kena dijalankan, dilatih dengan apa? Dengan muadzabah. Selalu beramal. Kalau selalu beramal, insya-Allah datang keikhlasan. Lalu disebutkan di sini iaitu apa? Maksud maka wajib mengamalkan barang yang di dalamnya. Mereka mewajibkan beramal dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Dalam Injil, Bible, New Testament dipanggil. New Testament ni perjanjian baru. Mengisahkan the Last Supper. Last Supper tu apa? Iaitu makan malam terakhir baginda Nabi Isa alaihissalam. Dia minum wine, kan? Kisah itu. Wine terakhir. Ataupun di dalam hidup dia ada satu mukjizat, merubah air menjadi wine. Kalau ini dipegang, dia akan katalah khamr tak haram. Kan? Khamr tak haram. Padahal jelas khamr ini haram di dalam Islam. Kerana sebelum baginda Nabi Muhammad SAW memang tidak belum diharamkan. Ketika zaman baginda belum diharamkan. Sampai ketika kisah Umar barulah diharamkan. Sebab itu dah ada ayat, la taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabus salata, jangan kalian mendekati salat, wa antum, sedangkan kalian semua itu sukara, yang mabuk, dalam keadaan mabuk. Wa antum sukara. Berarti apa? Kalau tak dalam solat, bolehlah mabuk. Kan? Tapi dijelaskan bukan macam tu. Kan ada ayat yang lain yang jelas, hurrimat alaikumul, kan termasuk daripadanya diharamkan atas kalian semua judi, khamr dan lain-lain. Benda-benda ini rijsun, najis.
Benda-benda ini adalah termasuk amalan syaitan. Berarti apa? Jelas khamr itu haram bin nas. Jangan ambil satu ayat tinggalkan ayat yang lain. Jangan ambil satu hadis membuang ribuan hadis yang lain. Ini sebab itu ulama dulu wajib seorang graduan menguasai dua ilmu, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu apa? Iaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah, kutubus sittah paling minimum. Hari ini orang yang lulus fakulti syariah, dia kata, oh, saya bukan bidang Al-Quran Sunnah, jadi saya tak tahu. Orang yang lulus Usuluddin, saya bukan Al-Quran Sunnah, tak tahu. Orang lulus Al-Quran Sunnah pula, saya tahu Al-Quran Sunnah, akidah saya tak tahu. Tak boleh juga. Tak boleh. Dia kena semua. Ilmu ni kena takamul, sempurna. Sebab itu ada yang tidak membezakan fakulti tapi menjadikan hanya satu, Islamic Studies, pengajian Islam. Ini yang betul. Semua ilmu perlu dipelajari secara mendalam. Cuma pengkhususan, masuk pengkhususan tu apa? Takkan dia nak teletisi semua bidang, tak boleh lah. Kan? Dia adalah tesis yang tertentu. Itu misalnya. Syah dan kaum Qadariyah itu seperti Majusi. Oleh sebab itu kaum Qadariyah ni diibaratkan seperti Majusi. Kerana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul qadariyata faqtuluhum fa innahum majusu hadhil ummah." Hadis ini tidak ditemukan takhrijnya. Tapi majusul hadhil ummah itu memang ada dalam kitab-kitab. Maka maksud dia apa? Apabila kamu melihat kaum Qadariyah, maka bunuhlah mereka itu kerana mereka itu majusi umatku ini. Bab awal itu bunuhlah mereka itu tidak diketahui kesahihan atau tidak hadis ini, belum dikaji maksudnya oleh muhakkik, dan saya juga belum pernah mengkaji hadis ini. Akan tapi majuzu hazhil umat, majusi umat ini, itu memang sabit di dalam banyak kitab-kitab menjelaskan kerana apa? Kerana menerangkan golongan Qadariyah ini, mereka seperti kelompok majusi yang beriktikad bahawa Allah tidak menentukan nasib seseorang. Orang itu yang menentukan nasibnya. Tapi Tuhan ada dua, iaitu Tuhan baik dan Tuhan buruk. Lebih kurang macam tu. Ini na'udzubillah min zalik. Lalu dan lagi sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-qadariyatu majuzu hadhil ummah, in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum." Kaum Qadariyah itu majusi daripada umatku ini. Jika mereka sakit, jangan kamu kunjungi akan mereka, dan jika mereka mati, jangan kamu hadir menyembayangkan mereka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi hadis ini juga tidak diketahui sanadnya, tidak diketahui sumbernya, akan tetapi dia membawa satu pengajaran yang sabit di dalam amalan salafus soleh. Jadi salafus soleh ini memang dah menjadi amalan mereka kalau ada ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah ni apa? Mereka termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sahaja mereka ini berada di jalan yang tidak lurus. Berarti mereka ni sesatlah. Bahasa Melayunya ajaran sesatlah. Menyeleweng. Itulah golongan sesat ini. Menyeleweng. Maka golongan yang menyeleweng ini dia tidak dikafirkan, tapi dianggap sesat. Maka Imam Ghazali kata dia dipanggil dengan ahlul bid'ah. Dia tidak dipanggil sebagai kufur. Itu maksud dia. Jadi mereka kaum salafus soleh tidak melawat ketika mereka meninggal dunia, dan tidak ketika mereka sakit tidak dilawati, kerana takut memberi pengajaran bid'ah dia itu pun sahih di dalam agama, tapi orang awam tak ada masalah untuk melakukannya. Maka saya tutupkan pengajian saya ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.